Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wazir. Jumpa lagi kali ni. Dan kali ni saya nak cerita pasal kamera yang sesuai untuk bawa travel ataupun jalan-jalan pergi macam melancong ke kan. Sebab ada juga orang tanya, terutama dalam blog yang lama tu, ada yang tanya, "Bang, saya nak pergi jalan ni, kamera apa yang sesuai?" Sebenarnya benda ni subjektif, kena tanya balik tuan punya badan tu, dia berjalan tu untuk apa. Sama ada saja nak melancong ke, nak buat gambar ke, ataupun nak cari gambar untuk stok foto. Macam saya yang masa saya pergi Trans Siberia tu, saya bawa satu kamera je, kamera kecil ni je, Fuji X100T. Satu pasal saya bukan nak jual gambar ke apa, tak, just nak record perjalanan saya di situ je. Lagi satu pasal kamera kecil ni dia tak, orang tengok tak takut tau. Tak takut maksudnya kita ambil gambar pun orang tak adalah nak suspect apa sangat kan. Kita macam turis biasa lah, bukan macam fotografer yang pergi tengah buat kerja tu. Kalau ada orang kata rugilah buat kamera kecil pergi jauh, tapi itulah ikut tujuan kita lah. Kita berjalan tu untuk apa? Kalau kita memang berjalan tu untuk buat gambar, cari stok, memang kita kena bawa banyak barang lah. Barang yang dengan beg besar, dengan tele satu set, dengan body extra lagi kan. Tapi kalau semata-mata berjalan nak rekod perjalanan saja, jangankan kamera, smartphone pun dah cukup dah. Banyak juga gambar-gambar yang orang publish di buku guna smartphone, macam dalam buku yang buat dengan kawan-kawan ni, ada juga yang pakai buku Kembara Tujuh Benua ni dengan kawan-kawan ni, ada juga yang pakai smartphone ni. Dah cukup dah. Lagipun nak print besar ni je pun kan, bukan nak print besar kan. So dia soalan tu kena tanya diri sendiri balik, dia travel tu untuk apa. Lagi satu, masa saya pergi dengan family di Istanbul tu, saya bawa satu kamera ni je, Canon 5D ni dengan lens 50 dengan 24. Pasal saya bukan nak buat assignment pun. Lagipun travel light, orang kata travel light ni senang. Kalau saya nak pakai wide, saya pakai 24. Kalau saya nak pakai ambil gambar family ke, saya ambil 50. Tapi kebanyakan masa memang saya shoot 24 lah. Pasal bila kita berjalan ni, kita nakkan environment tu kan, persekitaran tu nak nampak lah, macam di Istanbul, Masjid Biru tu, pemandangan tu lah. Jadi bokeh tu kita kurang nak lah kan, nak buat apa bagi blur kan belakang lah kan. Kita mesti nak nampak kan dia punya subjek tu macam mana kan. Dan masa naik Gunung Kinabalu pun saya pakai ni juga, satu body saja, satu body dengan 24mm. Dan masa atas tu tak ada masa dia nak tukar-tukar lens lah. Sejuk, berat kan. So jadi kalau ada yang tanya kamera apa yang sesuai, tapi kalau nak bawa DSLR ke atau mirrorless ke yang tukar-tukar lens, saya saja macam lens dalam lingkungan 24 70 atau 24 105mm. Satu lens tu dah cukup, boleh cover banyak situasi lah. Cuma dia besar dan berat lah kan. Memang kita rasa macam kecil, tapi kalau hari-hari kita keluar daripada pagi sampai ke petang kita berjalan, berat benda tu. Dia macam, yalah memang kita melancong kan, tapi kita tak nak nampak macam melancong sangat dengan kamera gantung dekat badan, masuk restoran, keluar restoran, kedai makan semua macam. Yalah kalau memang kita nak macam tu pulang kan. Macam saya tak suka macam yang kamera kecil ni. Dalam daun jaket yang masa pergi Rusia tu, bila kita pakai daun jaket tu letak dalam, orang tak nampak pun. Tapi untuk kualiti gambar untuk sebesar dalam buku ni, okey dah. Yang saya print dalam buku ni kan, dah okey dah. Dia print dalam buku ni. Untuk saiz dalam buku ni dah okey dah. Dan setakat kalau nak buat buku saiz A4 tu dah tak ada masalah lah. Mungkin kalau nak jual tu, kualiti dia mungkin lah tak sama macam DSLR kan yang besar. Tapi saya bukan, itulah macam saya beritahu tu lah. Tujuan kita berjalan tu untuk apa? Tengok keadaan. Tapi kalau masih lagi nak minta suggestion tu lah, saya kata kalau ada nak suggestion, orang kata walk around lens tu, ada lah. Dia macam 24-70 atau 24-105. Tak kisah brand apa pun. Dulu saya pernah bawa lens wide masa first kali pergi India, dalam 11-14 ke 10-14 lebih kurang macam tu. Tapi pasal saya jenis orang suka ambil gambar environment dengan orang. Bila ambil gambar environment dengan orang ni, lens yang 10-11 ni, yang orang panggil UA ni, ultra wide angle, dia akan distort orang tu. Orang tu jadi macam panjang, lonjong kan. Bila tengok macam tak cantik. Tapi kalau kita memang suka ambil gambar pemandangan saja tanpa orang, okey. Distortion tu bukan tak nampak, ada, tapi kita tak nampak sangat. Bila kalau kita masukkan orang tu, macam ambil orang ada orang tengah menyapu tengah-tengah dom dalam masjid sebelah Taj Mahal tu,
panjang kaki orang tu. Dia tengok macam pelik je kan. Adalah saya jual. So bila saya travel, saya akan pakai tu lah, 24 ataupun set ke 35mm. So nampak wide angle tu tak ketara sangat lah kan. Pasal yelah, tengok orang lah. Kalau dia memang jenis landscape photographer, memang dia nak ambil gambar pemandangan tu tanpa ada subjek orang, okey, super wide angle ni. Tapi kalau dia nak masukkan elemen orang, pakai 10 ataupun 11mm, dia nampak macam pelik lah kan. Lonjong, panjang kaki dia macam tak sesuai. Saya jual lens tu, saya pakai tu lah, pakai 24mm dan 50. Kalau nak portrait, saya pakai 50 lah. Dia memang lambat lah kan. Tapi saya nak cepat pun nak pergi mana kan. Kita bukan nak, bila kita berjalan ni bukan assignment lah. Macam saya kalau ada assignment kerja, tu lain. Memang saya bawa 2 body dengan beg besar semua tu kan. Itu lain. Kerja tu memang kita perlu equipment yang lengkap untuk kita buat kerja tu lah. Tapi kalau kita semata-mata berjalan-jalan dengan family, dengan kawan-kawan, outing biasa, santai, bukan nak buat stok gambar, pakai yang mana ada je lah. Kalau nak pakai telefon pun boleh, tak ada masalah. Dan ramai pun memang sekarang ni ramai orang pakai smartphone. Dan kebanyakan smartphone sekarang ni setakat nak print gambar dalam buku-buku macam ni, memang tak ada masalah dah ni. Ni kebanyakan dalam buku-buku ni diorang pun guna smartphone je, tak ada nak pakai kamera-kamera besar kan. Dalam buku travel ni pun ada juga apa ni, chapter macam mana nak guna mobile phone. Ni dalam buku Lonely Planet ni. Maksudnya gambar daripada smartphone tu dah bukan diiktiraf, dah sesuai lah. Sekarang nak buat publication buku ni dah tak ada masalah. Dan semuanya bergantung pada kita lah. Gambar tu nak untuk apa kan? Untuk sendiri ke, nak jual ke? Kalau jual, priority dia lain. Kalau assignment, priority dia lain. Okeylah, sekianlah saja perkongsian ringkas saya kali ni. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tulis dalam ruangan komen je lah. InsyaAllah kalau ada masa nanti saya balas lah, yang mana yang saya boleh jawab lah. Okay, ya.